Kita nak tengok dalam 3-4 hadis Nabi SAW, 3 hadis lah semampu kita oleh masa yang ada kepada kita semua pada pagi ini. Baik. Di antaranya ialah dalam wasiat Nabi SAW kepada umatnya atas nama cinta sayang kasih ke Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam ialah satu hadis daripada Nabi daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله wa ulaika humul faizun. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri jiwa warga mereka akan beroleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul Azim, surah At-Taubah ayat 20. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Datuk Nazir dan seluruh dan kuasa pengurusan Masjid Al-Falah di Masjid 9 Subang Jaya, Al-Fadhil yang dihormati Ustaz Hakimi selaku imam kita pada pagi ini, Tuan-Tuan Bilal, dan yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi yang penuh barakah, sama ada yang jauh, yang dekat, yang singgah pada pagi ini. Pertama-tama alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pagi ini di tempat yang berkat, di waktu yang berkat, di majlis yang berkat, dan berkesempatan kita untuk bersama-sama Al-Fadil Tuan Imam kita Ustaz Hakimi bersolat berjamaah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah, selesai subuh kita berjamaah disertai dengan zikir, tasbih, tahmid, doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus ikhlas. Dalam bentuk rintihan, doa diangkat, zikir diangkat, tasbih diucapkan. Maka semua itu adalah merupakan jalan-jalan kehidupan kita yang pastinya merupakan jalan yang wajib kita pertahankan, yang wajib kita istiqamahkannya, dan wajib kita jaga betul-betul. Kerana tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak ada suatu rezeki yang paling besar dalam hidup melainkan rezeki beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar mana rezeki yang kita ada dalam hidup, tak lebih daripada rezeki beribadat. Kita tunduk, kita patuh, kita beristighfar, kita berzikir, kita bertilawah, kita apa sekitar ibadat ini, rezeki yang paling besar sekali. Dan rezeki ibadat ini tuan-tuan, satu rezeki yang bukan dapat kita pertahankan selama-lamanya. Kerana tiba masa dan saat ketikanya Allah akan tarik rezeki ibadat daripada kita. Bila saat kaki dah mula kaku kejang, di saat mata dah tak melihat sesuatu, telinga dah tak dengar apa pun orang bercakap tentang kita, dan kita tak dengar apa orang sebut tentang urusan keduniaan. Di saat kita punya ingatan sudah Allah ambil, yang penting ketika Allah matikan kita, kejang kaku segala-galanya, pada masa itulah, ketika itulah harga sebuah ibadat akan selesai dan tak ada lagi lah ruang kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, antara mati dan hidup, antara hidup dan mati, apa sempadannya? Antara hidup dan mati, mati dan hidup, apa sempadannya? Sempadan bukan nyawa semata-mata. Benar, hidup nyawa masih tarik masuk, mati nyawa tak ada, itu betul. Tetapi sempadan antara mati dan hidup ialah ibadat. Itu sempadan yang paling besar antara hidup, mati, ibadat. Semasa belum mati, kita boleh beribadat macam-macam. Nak buat ibadat apa? Yang sunat, yang wajib, kecil, besar, sikit, banyak, boleh buat. Bila mati sahaja, habis. Yang sikit pun tak boleh, yang banyak patah lagi, yang sikit pun tak dapat, yang besar pun tak dapat. Yang sunat pun tak ada, wajib lagi tak ada. Nah, itu satu benda yang perlu kita renung, muhasabah. Sempadan kita dengan mati hidup ini adalah ibadat. Betul, harga sebuah kehidupan hanyalah kerana ibadat. Sebab saya mukaddimahkan tadi, kalau tuan-tuan dengar dalam bacaan doa saya di awal tadi, bagaimana kita dalam hidup ini diajar Nabi untuk terus berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada Nabi sallam, riwayat Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ibn Hibban. Banyak riwayatnya. Daripada An-Nasai, Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, disebut Ibn Hibban. Dalam hadis yang disebutkan tadi, dalam baca doa tadi, saya baca tadi, dan pasti di kalangan tuan-tuan pun ada membacanya, menghafalnya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kenapa? Doa sebegini adalah doa yang begitu penting kerana ianya merupakan satu rintihan, satu munajat
satu permintaan, suatu harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diperkemaskan. Dari sudut apa dia? Pertama, ingatan. Yang kedua, kesyukuran. Yang ketiga, peribadatan. Kita nak minta Allah perkemaskan kita. Pertama, dari sudut ingatan. Supaya ingatan kita, ingatan yang melekat. Ingatan yang rapat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalau kita ingat yang begitu mantap, ingat tentang dosa, ingat tentang pahala, ingat tentang kematian, ingat tentang soal kebaikan, tentang soal keburukan, ingat tentang soal syurga, ingat tentang neraka, ingat. Ingat akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Pemberi. Ingatan yang melekat dalam semua urusan kehidupan kita dengan Allah, dengan amal, dengan ibadat. Ingatan. Dia tak jadi kita lalai dan lupa, leka, cuai. Tak ada yang itu. Kalaupun kita ada sifat lalai, leka, tapi kita dapat ingat kembali. Kita dapat pulihkan semula. Tak selama-lama lalai, leka dan cuai. Tidak. Walaupun ada ketika kita lalai, itu manusia. Kita boleh kembali ke pangkal jalan semula. Istighfar pada Allah, kita bertaubat. Itu yang kita minta. Allahumma a'inna ala zikrika. Minta Allah berikan ingatan. Yang kedua, kita minta Allah berikan kita kekuatan di atas nama kesyukuran, iaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang begitu kokoh dan padu. Syukur dengan ucapan lidah, syukur ucapan hati, syukur dengan perbuatan dan ibadat. Syukur. Tunduknya kita, syukur kita dengan hati, dengan ucapan bibir, syukur. Kita minta Allah berikan kita kesyukuran yang berpanjangan. Tak kufur, tak engkar, tidak maksiat, sebalik syukur. Tidak kufur, tidak engkar, tidak asin durhaka. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dapat rezeki syukur, dapat nikmat syukur, dapat tengok satu benda syukur, semua syukur. Yang ketiga, kita minta Allah kekalkan kita di atas nama wa husni ibadatika, untuk kita berada dalam ibadat yang konsisten, ibadat yang sempurna, ibadat yang semakin elok, semakin baik dan semakin lengkap. Bukan ibadat yang bersifat acah-acah ataupun bersifat main-main. Tidak. Ibadat yang betul-betul sempurna, lengkap. Dalam kekurangan ada kekuatannya, dalam kelemahan ada kekuatan kita cari. Itu yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah peribadatan yang lengkap, sempurna. Ibadat wajibnya, sunatnya, ibadat yang kita buat malam siang, sekecil mana pun ibadat kita lengkap, sebesar mana pun lengkap. Jadi doa tadi, satu jalan kita yang pentinglah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan doa sebeginilah, kata setengah ulama, merupakan satu bentuk rintihan, satu bentuk munajat, satu bentuk permintaan yang kita ucap kepada Allah dengan harapan yang penuh di dalam dada kita. Kenapa? Kerana al-musa'adah, bantuan Allah itu amat penting sekali. Kita kena ingat, tuan-tuan, saya kena ingat diri saya bahawa kita tidak mampu untuk menegakkan sebuah kehidupan yang baik dan bahagia dalam apa situasi, malaikat dengan ketentuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu di atas nama bantuan dia, pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau kami sembah, engkau tempat kami mohon bantuan pertolongan. Isti'anah. Kita minta Allah tolong kita. Sebab tertegaknya ibadat ini dan hidup ini bukan di atas kita punya kekuatan. Tidak ada sama sekali. Apa kekuatan kita? Renungkanlah. Tak ada sebenarnya. Kalau tidak kerana Allah berikan kita rezeki boleh bangkit awal pagi pada pagi ni, jam 5, jam 4:30 pagi tadi, belum subuh tadi, tak terbangkit kita, tuan-tuan. Atas kemampuan semata-mata kita yang ada, tak mungkin. Tapi Allah beri kita bantuan. Dengan bantuan hidayahnya,
bantuan fizikal berbentuk kesihatan, bantuan ingatan yang berpanjang. Itulah kekuatan kita. Allah beri ingatan, kekuatan fizikal, hidayah. Kita boleh bangun, boleh bangkit jam awal pagi untuk beribadat. Semua itu datang daripada musa'adah, bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat selesaikan urusan hidup ini atas apa keadaan sekalipun. Sebab kita dilahirkan Allah sebagai insan yang dhaif, yang lemah. Lemah ingatan, lemah fizikal, lemah segala lemah. Kita tak ada kuatan. Batulah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang saya muqaddimahkan di awal muqaddimah ini untuk menyata kepada diri saya dan tuan-tuan, puan-puan hadir pada pagi ini, bahawa kita dalam sempadan hidup ini ialah ibadat. Bila ibadat, kita boleh kekalkan. Ibadat boleh kita sempurnakan. Ibadat boleh kita istiqamahkan. Ibadat boleh kita bangkat, kita angkat, kita bangun ibadat kita pada Allah. Itulah sebuah perjalanan yang benar-benar akan membahagiakan kita. Dan titik bahagia dalam ibadat ini adalah titik yang utama. Sebab itulah kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ulang balik doa tadi. Doa ini jangan ketinggal tuan-tuan. Jangan tinggal. Allahumma a'inni. Sebab kita baca seorang-seorang, kita baca a'inni lah. Baca ramai-ramai. A'inna. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk ingat kepadamu, syukur kepadamu, dan sempurna ibadatku kepadamu ya Allah, ya Tuhanku. Bayangkan rintihan munajat yang kita kumandangkan itu dengan penuh pengharapan, dengan penuh keinsafan. Mana mungkin Allah tolak rintihan munajat hambanya yang berhasrat, bercita-cita untuk merapati Allah dengan penuh kesempurnaan. Mana mungkin. Tidak sama sekali akan tolak. Bahkan Allah sedia mendengar dan mengkabulkan rintihan hamba-hambanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Tuhan alam semesta dan Tuhan yang maha mengetahui lagi maha melihat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, itu adalah muqaddimahnya sebagai satu motivasi awal pagi yang saya cuba nak sampaikan. Mudah-mudahan sampai apa yang hasrat yang saya nak sampaikan buat diri saya dan tuan-tuan yang hadir pada pagi yang penuh barakah ini. Pada pagi ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak tengok dalam beberapa bacaan peringatan hadis Nabi SAW dalam bentuk yang bersifat bimbingan ataupun peringatan daripada Nabi SAW. Sebagai renungan lah, kita pada pagi-pagi ini lebih kepada bersifat untuk kita tazkirkan diri kita ataupun ingatkan diri kita masing-masing. Saya nak tengok dalam 3-4 hadis Nabi SAW, 3 hadis lah semampu kita oleh masa yang ada kepada kita semua pada pagi ini. Baik. Di antaranya ialah dalam wasiat Nabi SAW kepada umatnya atas nama cinta sayang kasih ke Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam, ialah satu hadis daripada Nabi daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini ringkas, padat. Ringkas tapi padat. Sepatah dua bicara Nabi padat sungguh-sungguh. Daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu qala hina bu'itha ila al-Yaman, qala ya Rasulullah awsini, qala sallallahu alaihi wasallam akhlis dinaka yakfika al-amalul qalilu. Nasnya ringkas, padat dan pendek. Daripada Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, iaitu satu kitab hadis bernama Kitab Al-Mustadrak,
yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih, disebutkan oleh para ulama hadis. Lalu satu hari kata Mu'adz bin Jabal, aku dihantar ke Yaman. Aku nak dihantar ke Yaman sebagai gubernur Yaman. Mu'adz bin Jabal dalam sejarahnya adalah gubernur Yaman. Yaman sekarang telah dilantiknya oleh Nabi Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur. Ia memerintah Yaman. Menghadap urusan negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. Dan pada masa Mu'adz orang muda lagi. Dalam usia yang tidak tua. Tapi Nabi pilih dalam mudanya itu kan kekuatan yang beliau miliki. Dari sudut imannya, akhlak peribadi dan kemampuan untuk jadi pemimpin. Ini kehebatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Yang penting ceritanya ialah kata Mu'adz bin Jabal, "Hina ub'ats ila Yaman." Kita aku nak dihantar ke Yaman. Aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadap Nabi, temu Nabi lalu katakan Nabi, "Ya Rasulullah, awsini." Ya Rasulullah, aku ni akan jauh berpergian. Aku akan meninggalkan kota Madinah dan ke Yaman. Perjalanan bukan singkat, dekat. Jauh perjalanannya, merantasi pada pasir yang jauh. Dan tak tahu berapa lama di sana. Takdirnya bagaimana aku tak tahu. Itulah kenyataannya. Mati ke sakit, sedemam sana, wallahu alam. Tapi aku dihantar engkau ke Yaman. Ya Rasulullah, awsini, berikan aku satu wasiat. Aku nak satu wasiat bekalan buat aku ya Rasulullah. Aku nak pegang wasiat itu selama-lamanya. Dalam aku berjauh denganmu Rasulullah. Kerana pergi Yaman berjauhan. Bukan boleh WhatsApp, boleh video call hari-hari. Mas sekarang tak apalah. Anak di Dubai, anak di Amerika, anak di Hong Kong, anak di Saudi, anak di Mekah. Ya, suami kita ke umrah ke haji, boleh macam-macam video call, boleh WhatsApp. Macam itu juga boleh tengok gambar. Tak apa, itu cerita sekarang. Yaman masa tu bukan begitu keadaannya. Maka Mu'adz bin Jabal dalam keadaan dia perhati. Dia ada keprihatinan. Dia nak satu benda, dia akan kekalkan apa Nabi wasiatkan. Apa kata Nabi Sallam? Apa kata Nabi Sallam? Akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu. Tuan-tuan, pegang kata-kata ini. Nabi pun berkata kepada Mu'adz, Nabi kata, Wahai Mu'adz, pesan aku kepada kamu ialah akhlis dinaka. Bersihkan dengan cara ikhlas dalam beragama. Ikhlas dalam beragama. Yakfikal amalul qalil, dan cukup bagimu walaupun amal sedikit. Yakfikal qalil, yakfikal amal qalil, dan cukup bagimu walaupun amal sedikit. Tuan-tuan sekalian, peringatan ini bukan untuk Mu'adz bin Jabal seorang ni, untuk kita semua. Nabi berpesan buat umat, bukan untuk Mu'adz bin Jabal seorang. Pesan untuk semua kita sampai kiamat. Menunjukkan apa dia tuan-tuan di situ, di sebalik ayat ini, hadis ini. Nabi SAW cuba nak beritahu kepada Mu'adz bin Jabal kita semua bahawa neraca yang utama dalam hidup ini ialah bagaimana kita kena jaga ibadat dan amalan dengan wajah keikhlasan. Maksud saya sebutkan tadi, mukadimah tadi. Sempadan kita dengan hidup mati ialah ibadat. Maka Nabi sebut kat sini, Nabi kata apa? Mu'adz bin Jabal, akhlis dinaka. Jagalah keikhlasan dalam beragama. Subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Neraca ikhlas dalam beribadat, neraca yang paling utama sekali. Perasankah tidak kita dan saya sedang bercakap ini, dalam satu-satu keadaan tertentu, sebenarnya nyawa kita ini bukan sekadar yang kita tarik masuk ini, iaitu nyawa dari sudut oksigen. Tapi nyawa kita ialah
keikhlasan dalam kita membina kehidupan. Ikhlas dalam kita beribadat dan kita beramal. Kenapa Nabi ajar Mu'adz bin Jabal demikian? Patutnya banyak benda Nabi sebut pada Mu'adz, nak pergi jauh, jaga diri, carilah harta sebaik mungkin. Macam-macam lah Nabi ajar. Tapi Nabi sebut kepada Mu'adz bin Jabal, akhlis dinika. Wahai Mu'adz bin Jabal, ikhlaslah kamu dalam beribadat, dalam beragama. Tuan-tuan, di sini saya cuba nak tengok secara solusinya. Kenapa Nabi sebut hal ini? Saya sempat buka 2-3 tulisan. Cari-cari, jumpa 2-3 tulisan. Alhamdulillah. Antaranya ialah, ini rumus salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah meletak kepada Mu'adz bin Jabal suatu garis panduan. Apa dia garis panduannya? Dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui di setiap apa tindak tanduk kamu. Kamu berjauhan dan kamu pemimpin. Sebagai gubernur Yaman, pemimpin. Memimpin masyarakat. Kamu ada ruang, peluang yang banyak dalam keadaan memimpin tadi. Sebagai pemimpin, kamu ada ruang yang banyak dalam nak apa? Antaranya ialah mengauk keuntungan. Pemimpin, ruang keuntungan terdepan mata. Jangan cakaplah. Bila kuasa ada, autoriti dia ada dalam soal tertentu, ruang cukup terbuka. Maka tengok Nabi pesan pada Mu'adz bin Jabal, di saat kamu dah pergi ke Yaman sebagai pemimpin yang gubernur Yaman, jagalah hidup kamu dengan raca ibadat. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata setengah di kalangan para penulis ketika kitab saya ini menunjukkan Nabi berisyarat. Antara isyarat pertama Nabi ialah jagalah hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cacatkan. Saat kamu ada peluang sebagai pemimpin mengauk apa yang kamu nak kautkan, ingat Allah yang Maha mengetahui. Saat kamu boleh buat apa kamu nak buat, ingat Allah yang Maha mengetahui. Saat kamu ada peluang untuk buat apa yang kamu boleh buat, ingat Allah yang ada di depan kamu. Ikhlaslah. Dalam soal kepimpinan, dalam soal harta benda, dalam soal kekuatan, apa saja ingat. Termasuklah ibadat-ibadat kamu. Solat, sembahyang umpamanya. Tuan-tuan, ini neraca pertama. Dan hal ini bagi saya kira hadis ini umum. Walaupun Mu'adz bin Jabal dilantik ke gubernur Yaman, orang paling berkuasa negara, tetapi hadis ini untuk umum. Ikhlas dalam beribadat. Kamu siapapun kamu. Sebab itulah kita akan lebih, tuan-tuan, terjaga, terasa keamanan, terasa kebahagiaan hidup bila mana nilai keikhlasan ada dalam kehidupan beragama kita. Kita tahu nak cipta sebuah kehidupan yang benar-benar Allah redha, bukan murka. Baik siapapun kita, pemimpin, yang dipimpin, yang berkuasa, tak ada kuasa, kita ada kekuatan kepada Allah, kita berserah. Menyebabkan kita tak berani nak buat benda yang kotor, tak berani. Nak buat benda maksiat, takut. Nak buat benda yang Allah haram, bimbang. Nak buat benda yang Allah tak suka, takut. Ancaman Allah Azza wa Jalla. Maka datanglah apa dia? Keikhlasan. Tak kira siapa. Maka hadis ini, kata setengah ulamanya, menunjukkan bagaimana Nabi nak mencorakkan kita supaya dengan Allah hati-hati berjaga-jaga. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana manusia boleh kecundang, manusia boleh tergelincir bila tak rasakan Allah melihatnya. Allah tahu tentang apa dia lakukan. Manusia boleh tergelincir. Tak kira siapa, saya yang bercakap termasuk. Boleh terseleweng, tergelincir, boleh terbabas daripada kehidupan. Bila kita tak rasakan Allah itu yang Maha melihat, yang mengetahui, yang Maha berkuasa. Kita hilang keikhlasan beribadat. Kerana faktor-faktor dunia, faktor nafsu, kita ikuti patuhi. Saya kita lupa adanya ancaman akhirat, neraka syurga dan sumpah. Itulah
perkataan Nabi sebut kepada Mu'adz bin Jabal, akhlis dinaka, ikhlaskanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, hadis ini ringkas padat. Nabi tak pesan lebih, melainkan itulah dia. Maka mari ambil rungan hadis ini. Kita dalam suasana sekarang ini, di pentas ilmu ke, pentas pekerjaan ke, pentas kuasa ke, apa saja, kita nak ada bimbingan agama depan kita. Bimbingan agama. Anda seorang ketua, bimbingannya agama memandu. Anda seorang pemimpin yang berkuasa, agama memandu. Anda seorang ahli ibadat yang sedang beribadat, cari ke Allah, cari pahala buat kebaikan. Ingat, ikhlaslah pemandu anda. Anda sedang buat kerja-kerja kebaikan, nak mendapat redha Allah. Ingat, ikhlaslah sebagai pemandu pada kita. Itu saja. Betullah dalam hubungan agama ni tuan-tuan, jalan kita tetap tidak berbeza satu sama lain. Jalan kita jalan yang satu, jalan yang sama. Ikhlas seorang pemimpin, ikhlas seorang ahli ibadat, ikhlas seorang ulama, ikhlas seorang peniaga, jujur seorang yang beriman, jujur seorang ahli apa saja, semua itu neraca kita. Dari kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, akhlis dinaka, ikhlaslah kamu dalam beragama. Saya tak sebut ikhlas itu dalam bentuk yang bersifat tafsiran detail. Tetapi sebelum sebut dalam bahasa mudahnya ialah dekati Allah, rapati Allah, kenal Allah, itu mana ikhlas. Bila kita dekati Allah, rapati Allah dan kenal Allah, semua akan terjaga, terkawal. Tapi bila sampai tahap kita mula tak kenal Allah, kita terseleweng. Kita kenal Allah ataupun buat tak kenal Tuhan, kita mula terbabas. Ini kita paling takut. Itu satu. Yang keduanya, kata Nabi SAW, yakfikal amalul qalilu. Kenapa Nabi sebut cukuplah amal yang sedikit? Yakfikal amalul qalil maknanya cukuplah amal yang sedikit. Cukup amal yang sedikit. Kenapa Nabi tak kata buatkan banyak amalan, buat ibadat yang banyak, sedangkan itu mungkin di antara prospek utama ibadat banyak kalah. Rajin sembahyang, buat ibadat secara banyak-banyak, sedekah banyak. Betul, itu betul. Tapi tengok Nabi tuan-tuan, dia angkat cerita yakfikal amal qalil. Sebab apa? Sebab Nabi tahu. Nabi insan yang Allah mukjizatkan baginda pengetahuan dan ilmu tentang umat baginda ini. Nabi tahu kita adalah manusia bukan malaikat. Kita adalah manusia bukan malaikat. Malaikat bukan. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada di sana kedhaifannya. Kalau malaikat tak ada masalah, semua lengkap. Kalau malaikat tak ada masalah, semuanya sempurna. Tapi kerana kita masih ada kelemahan, ada kekurangan, itulah faktornya Nabi sebut yakfikal amal qalil, cukup dengan amal sedikit. Tetapi bukan sedikit dalam bentuk yang bersifat semata-mata kuantitinya, tetapi dikualitikan dengan kualiti yang cukup. Bermakna apa? Sikit tak berkualiti. Maksud gabungan antara kuantiti, kualiti penting. Bukan semata-mata kuantiti, sikit, tapi tak ada kualiti, tak jadi. Amal sikit, tapi tak ada ikhlas, tak jadi. Sebab dalam agama, kena gabungkan di antara yang kuantiti dengan kualiti. Bahasa Arab kata, al-kaif, al-kam. Itu bahasa Arab. Kualiti, kuantiti Melayu. Ataupun mungkin bahasa Inggeris pun. Tetapi bahasa Arab, al-kam wal-kaif. Kena gabungkan sekali. Baru betul. Kuantiti mungkin tak banyak, tetapi ada kualitinya. Kuantiti mungkin banyak, tambah kualitinya ada. Itulah yang kita mahu. Kita menyumbang RM1, kuantiti sikit lah tu RM1 ni. Tak sama menyumbang 100. RM1 sikit, 100 banyak lah tu. Tetapi walaupun kuantiti RM1, ada kualiti. Apa dia? Keikhlasan. Kerana Allah, hatinya bercahaya. Menyumbang kerana Allah. Beri kerana Allah, tidak kerana yang lain. Itulah amal yang sikit berkualiti. Sembahyang duha 2 rakaat, tak sampai 4, 6, 8 rakaat. Tetapi kualitinya ialah daripada takbir diangkat bagi salam lillahi ta'ala. Bukan kerana orang,
tidak kerana manusia, tidak kerana yang lain. Contoh macam itulah. Maka dalam hubungan Nabi sebut kepada kita, yang sikit, pertahankanlah. Sebab kita tuan-tuan dalam hidup ini, ingatan Nabi ini bagi saya ingatan ringkas padat. Sebab bila kita dapat mengekalkan amal sedikit, konsisten, ada kualitinya, itulah yang disebut dalam agama sebagai kekuatan, zadun ala tariq, bekalan dalam sebuah kehidupan. Bekalan dalam sebuah kehidupan. Kita boleh tengok balik, saya boleh semak balik dalam dari kehidupan beragama kita. Khasnya kita dengan amal kita masing-masing, kita tahulah di mana amal kita, location amal kita, lokaliti amal kita, kita tahu. Jamnya, bila masa kita buat, kita tahu. Saya boleh nampak dalam dari hidup saya seharian, dari sudut bacaan Quran ke, dari sudut zikir tasbih tahmid ke, dari sudut sedekah infak derma ke, dari sudut apa ibadat saya buat, saya boleh tahu. Dan nilainya saya dapat letak dengan maksud yang lain. Aku buat ibadat Quran, nak baca 1 juz sehari. 1 juz satu hari ni tuan-tuan, bukan mudah kita nak lakukan. Atas suasana orang bekerja siang malam, pagi petang, kesibukan yang begitu banyak dalam urusan hidup seharian, urusan macam-macam, nak baca 1 juz sehari. 1 juz bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Tetapi bukan bermaksud kita cuba nak menidakkan amal yang banyak, bukan. Tapi konsisten kita bagaimana? Alhamdulillah, sepanjang hari ini aku boleh tamatkan 1 surah contohnya. Tak pernah miss 1 surah. Tiap hari 1 surah. Kurang sikit 1 surah. Dapat tamatkan daripada pagi sampai ke malam. Alhamdulillah. Yang penting ialah bagaimana kita mengekalkan bacaan Al-Quran kita tanpa cuai. Sepanjang hari kita berada di atas bumi Allah ini, ada masa bersama Al-Quran, walaupun 1 surah. Walaupun hanya 8-7 page saja setiap hari, contohnya. Walaupun dalam 3-4 page, so contohnya. Tapi itulah kekuatan kita. Itu satu rezeki. Mengekali amal sedikit, berterusan, itulah faktor kejayaan kepada kita. Tuan-tuan, itulah sebabnya disebutkan oleh Abu Laith As-Samarqandi, tak silap saya lah. Saya cuba nak recall sekejap. Tak silap ingatan saya, kalau salah tak apalah, sebab ini bukan hadis pun, cerita saja, tapi rakaman kadang-kadang kita kena ingat balik. Mungkin yang disebut menyebutlah Abu Laith As-Samarqandi. Abu Laith As-Samarqandi seorang tokoh besar dalam bidang tasawuf daripada Samarkand. Abu Laith, ialah rasa dialah yang sebut ketika hewarnya dengan anak muridnya, hewar perbualan dengan anak muridnya. Ceritanya begini, ringkas saja. Datang anak murid kepada beliau, bertanya satu soalan yang nak kata soalan remeh tidak, tapi soalan yang hebat pun tidak. Tapi apa ditanya oleh kepada Abu Laith As-Samarqandi, dia kata, wahai tuanku, apa kunci kehidupan saya sebenarnya? Apa kunci kehidupan saya? Kunci kehidupan. Itu saya kata soalan nak kata remeh tidak, besar pun tidak. Dan soalan peliklah sikit. Apa kunci kehidupan saya? Sebab anak murid ni, dia nak panduan pada soalan guru yang alim, yang orangnya hebat, dengan ilmu yang tinggi, dengan kekuatan akhlak dan agamanya. Soalan munasabah, tapi nampak macam soalan tidak ada masalah pun, tak ada benda besar, tapi ada maksud. Apa kunci kekuatan saya? Tuan-tuan sekalian, apa jawapan Abu Laith As-Samarqandi rahmatullahi alaihi? Agak-agaknya lah kalau kita, orang jumpa kita ke, siapa jumpa kita, anak kita ke, kawan kita je, apa kunci kehidupan saya sebenarnya? Macam mana tuan-tuan? Payah juga tu. Kita pun tanya balik, kamu ni sedar tak sedar? Oksigen cukup atau tidak ni? Tanya soalan pelik ni.
Tapi orang berilmu, dia akan jawab dengan ilmu. Lalu kata Abul Samarqandi, dia kata apa? Kunci hidup kamu, kekuatan kamu, satu saja. Apa dia? Amal yang berterusan. Subhanallahil azim. Jawapan ringkas padat, kunci hidup kamu satu saja. Iaitulah amal yang berterusan. Al-mudawamatu alal amal. Amal yang berterusan. Padat, ringkas. Anak murid pun tak tanya dah. Lalu diangguk menerima kenyataan gurunya Abu Laith dengan berkata, benarlah engkau wahai guru. Saya nak sebut tuan-tuan kata-kata ini. Kita nak bawa ni sesuai dengan hadis Nabi tadi, yakfikal amal qalil, cukuplah kamu amal sikit. Maka natijahnya adalah amal sikit tapi berkualiti. Sedikit tapi berkualiti. Kualiti di mana letaknya? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara faktor yang pasti membahagiakan kita, mensejahterakan kita dan memberikan kita nikmat sebuah peribadatan yang sempurna si Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis daripada Muadz bin Jabal ini ringkas padat ketika mana Muadz nak dihantar ke Yaman, temuin Nabi, soalannya, ya Rasul, ausini, beri wasiat, pandangan, sesuatu aku nak pegang. Nabi sebut, Muadz, akhlis dinaka yakfikal amal qalil. Ikhlas beragama kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara tadi, sebut tadi. Kemudian jagalah amal yang sedikit dan berterusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sikit lagi dalam 3-4 minit terakhir, masa tidak mencukupi ini. Saya sebut sikit lagi. Pun sama hadis yang lain, lebih kurang daripada yang pertama tadi, dari sudut keikhlasannya, daripada Thawban radhiyallahu anhu. Thawban ini adalah hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba ni bukan, jangan tengok hamba dalam kacamata orang yang dihambakan, bukan. Ini bukan hamba sebarang hamba ni. Hamba yang mengaji. Bukan hamba yang dipaksa buat kerja sampai tak bagi makan. Itu hamba yang memenatkan, menyusahkan. Ini hamba ni orang yang Nabi raih dengan kebaikan. Dia seorang manusia yang tak ada kekuatan apa. Nabi beri kepada kelebihan tertentu. Tapi hamba Nabi lah. Thawban kata satu hari, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda. Inilah orang berdekat dengan Nabi. Tanda dekat Nabi, hamba Nabi, dengar Nabi. Dengar teman Nabi. Dengar, mana dia dekat Nabi sentiasa. Dia dekat dengan Nabi, malam siang dekat Nabi, dengar Nabi bercakap. Dia dengar Nabi berucap. Dia dengar Nabi berkata-kata. Ini tanda dekat dengan Nabi. Kita macam itulah tuan-tuan. Bila kita kata, aku dengar, tanda kita dekat dengan orang tertentu. Aku dengar sekian-sekian. Thawban kata, aku dengar berkata, apa kata Nabi sallam? Tuba lil mukhlisina, ulaika masabihul huda, tanjali anhum kullu fitnati zalama. Bacanya bukan kena betul. Ya, zalama iaitu kegelapan. Kalau zulmah, kezaliman. Zalama. Baik. Dalam hadis daripada Al-Baihaqi, kata Thawban, aku dengar Nabi berkata apa? Nabi kata, tuba lil mukhlisin. Berbahagia, beruntunglah orang-orang ikhlas dalam beribadat beragama ni. Balik cerita tadi. Dengan ibadat, dia jaga betul-betul. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga diri, jaga ibadat. Tak tergelincir, tak menyeleweng tadi, tak terbabas. Nabi SAW kata apa? Beruntunglah orang-orang ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika masabihul huda. Mereka ini adalah pelita-pelita yang akan menerangi kegelapan fitnah yang gelap gulita. Tuan-tuan, hadis ini ada makna tersirat, tapi ringkas sajalah, tak ada panjang-panjanglah. Nabi itu pada kita bahawa kita ni apabila jaga hidup dengan amal yang baik, kita boleh menerangi
hidup kita sendiri. Cahaya daripada kita. Itulah cahaya untuk merubah kita, bukan orang yang beri. Kita cari. Kita jaga ibadat, cahaya akan berterusan. Hati yang kelam akan bercahaya. Hati yang sakit akan pulih. Hati yang dah kelam akan kembali cahaya. Hati yang dah macam mana rosak akan jadi baik. Sebab kita yang cari kekuatan. Dengan amal ibadat ikhlas pada Allah. Ada kekurangan ya, tapi dengan ibadat kita tadi, mana-mana yang ada hidup kita yang longgar akan kemas. Mana yang sakit akan kembali sembuh. Sebab apa? Itu cahaya kepada kita. Batu amal ibadat kita, Tuhan, cahaya untuk kita juga, bukan orang lain. Tak perlu kita cari cahaya orang dah. Usahakanlah. Kata Nabi SAW, dia adalah merupakan masabih, ada petunjuk dan cahaya bagi fitnah yang gelap gulita. Maknanya, kita boleh berubah dan boleh akan terus berubah dalam hidup beragama dengan sebab kita buat satu-satu kebaikan yang akhirnya akan mencerahkan kehidupan kita sendiri. Sikit-sikit, lama-lama kita berubah. Hari ini kita dalam keadaan tak mampu untuk infak derma sebanyak-banyak. Tapi mampu, apa dia? Sembahyang duha, contohnya. Kita nak menyumbang duit tak banyak, tapi kita berduha, boleh. Ambil wuduk, rakaat sembahyang, hari-hari jaga. Amal-amal sedikit tadi akan mencahayakan kita, insyaAllah. Daripada saat kita kehilangan kekuatan, dapat kekuatan. Hati kita gelap, akan bercahaya. Sebab apa? Amal kita akan dapat menyuluh kehidupan kita sendiri. Mudah-mudahan. Jadi sebab itulah, pertahankanlah amal soleh kita. Walaupun sikit, pertahankanlah. Mudah-mudahan Allah akan buka ruang-ruang kehidupan kita yang lebih baik pada hari-hari mendatang. Lama-kelamaan insya-Allah, daripada amal soleh kita walaupun sikit, dia akan mencahayakan kita ke arah jalan-jalan kebaikan, jalan keredaan dan keselamatan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi dua hadis yang ringkas ini dapat sampai kepada hati kita masing-masing. Dan mudah-mudahan seawal mukadimah tadi, ingat tuan-tuan, sempadan antara hidup mati ialah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita nak sangat-sangat jaga ibadat, sempurnakan ibadat, perelokkan ibadat, kerana semua itu neraca utama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rezekikan kami ibadat yang ikhlas, rezekikan kami ibadat yang sempurna, rezeki kepada kami ibadat yang berterusan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.